بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Infitar, masih lagi perbahasan daripada ayat 9, sambungan daripada perbahasan yang lalu, ayat 9, 10, 11 dan 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla bal tukadzibuna biddin, bukan hanya durhaka sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Maksudnya sebenarnya yang membuatkan kalian menentang Allah yang maha pemurah dan melawannya dengan berbuat maksiat itu adalah kedustaan yang ada di dalam hati kalian terhadap hari kiamat, pembalasan dan perhitungan. Dan firmannya, wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, padahal sesungguhnya bagimu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang mencatat pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya ini, dan sesungguhnya pada kalian ada malaikat yang sentiasa menjaga lagi mulia. Oleh kerana itu janganlah kalian membalas mereka dengan berbagai perbuatan buruk, dan sesungguhnya mereka akan menulis semua amal perbuatan kalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Naam, dalam pengajian yang lalu ataupun di dalam surah Al-Infitar, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman, iaitu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk berlaku sebelum berlakunya hari kiamat, daripada perubahan-perubahan di alam semesta, iaitu terbelahnya langit, iaitu idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, dan bintang-bintang berjatuhan, berteraburan, wa idzal quburu bu'thirat, dan dibongkarkan kubur-kubur dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang masa depan daripada alam barzakh dan apa yang akan berlaku pada hari kiamat kelak. Dan natijah kepada apa yang berlaku di dunia, di barzakh dan akhirah hanyalah dua, iaitu manusia itu akhirnya pada hakikatnya sama ada di dunia, di barzakh, di mahsyar ataupun di akhirat, hanya terbahagi kepada dua golongan, iaitu faminhum syaqiyyun wa sa'id, ada di antara mereka yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum as-sa'id, dan ada di antara mereka itu yang ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang berbahagia dan berjaya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sebahagian daripada mereka akan digolongkan, dimasukkan ke dalam syurganya Allah, dan sebahagian daripada mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada mereka rida ataupun tidak, sama ada mereka suka ataupun tidak, sama ada mereka pilih untuk masuk ke dalam salah satu daripadanya ataupun tidak, maka mereka tidak mempunyai apa-apa pilihan setelah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mempunyai apa-apa pilihan di dalam kemajuan dunia ini, dan apa-apa pertukaran yang berlaku di dalamnya. Begitu juga mereka tidak ada apa-apa pilihan tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan berlaku di alam barzakh, di padang mahsyar, dan juga di hari kiamat kelak.
La ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perubahan-perubahan ini melalui lisan-lisan para nabi, yang mana mereka itu kita yakini setiap daripada mereka itu adalah benar dan jujur di dalam menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hatta para nabi akan dipersoalkan tentang perutusan mereka. Adakah mereka telah sempurna menyampaikan apa yang diperintahkan, diamanahkan Allah kepada mereka? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai para nabi, para rasul, ya ayyuhar rasulu balligh, sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbik, apa yang telah diturunkan, diwahyukan kepada kamu daripada Tuhan kamu, daripada ar-risalah. Wa illam taf'al, dan kalau kamu tidak menyempurnakan perintah tersebut, kalau kamu tertinggal walaupun satu perintah daripada perintah-perintah yang diperintahkan Allah kepada kamu untuk disampaikan kepada umat kamu, fama ballaghta risalatah, maka pada hakikatnya kamu tidak sempurna, ataupun pada hakikatnya kamu tidak menjalankan. Tugasan itu perlu dijalankan dengan sempurna baru dianggap sebagai telah dijalankan. Adapun kurang dalam menyampaikan, tertinggal daripada menyampaikan perintah Allah, maka dianggap sebagai tidak melakukan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan itu kita lihat para nabi dan para rasul bersungguh-sungguh untuk menyampaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai satu peringatan buat kita umat kepada para nabi, dan terutamanya kita umat nabi yang paling utama, nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi yang paling dikasihi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini merupakan satu peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang ingin mengambil sebagai satu peringatan, maka dia akan beramal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, kami jadikan message ataupun risalah ini sebagai satu peringatan buat kamu. Apa-apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, apa-apa yang terkandung di dalam kitab-kitab as-samawi, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebagai satu peringatan. Wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, maka yang akan mengambil perhatian, yang akan memberikan mendengar dengan teliti akan perintah Allah, itulah yang akan mendapat keuntungan. Maka dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalla bal tukadzibuna biddin, iaitu mereka itu mendustakan daripada hari kebangkitan. Sama ada orang-orang yang beriman akan tetapi lemah iman mereka, sehingga tidak membuat persiapan untuk hari perhitungan kebangkitan, ataupun orang yang tidak beriman aslan kepada hari kebangkitan. Dan pada hari tersebut tidak ada satu jin ataupun manusia ataupun malaikat yang akan mengetahui betapa telitinya perhitungan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa telitinya pembalasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mereka mengetahui ataupun pernah mereka lalui satu hari yang mana sangat sempurna perhitungan dan sangat sempurna pembalasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memastikan bahawa perhitungan itu berjalan dengan lancar dan perhitungan itu diberikan, pembalasan itu diberikan selayaknya kepada setiap manusia, maka diadakan kanun, diadakan undang-undang, diadakan CCTV ataupun pengawasan di atas muka bumi ini, diadakan mereka-mereka yang mengikuti daripada setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diadili pada hari kiamat. Akan ada mereka-mereka yang pasang telinga ataupun menjadi spy bagi pihak Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya setiap apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuatan itu tercatat dan termaktub di dalam kitab-kitab, berserta dengan gambar-gambar sebagai saksi pada hari kiamat. Supaya apa? Supaya setiap balasan itu diberikan dengan setimpal dengan apa yang dikerjakan.
Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, dan pada hari tersebut tidak ada orang yang akan diazab seperti hari tersebut, iaitu sempurnanya pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang kafir itu mendustakan hari tersebut, kalla bal tukadzibuna biddin, kamu mendustakan daripada hari pembangkitan, perhitungan tersebut, akan tetapi ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari tersebut merupakan hari yang paling sempurna perhitungan dan pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wala yuzlamuna fatila, faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun iaitu tidak akan dizalimi mereka itu walaupun fatila. Dalam ayat lain, wala yuzlamuna naqira, mereka tidak akan dizalimi walaupun sebesar naqir dan fatil. Maka apa itu fatil? Dalam Al-Quran disebutkan tentang perkataan fatil, iaitu mereka itu tidak dizalimi walau sebesar fatil. Fatil itu apa? Fatil itu merupakan satu perkara yang berada pada biji kurma. Iaitu bila kita dah makan kurma tu, kita akan dapati biji kurma. Biji kurma tu dekat perut ataupun dekat tengah-tengah biji kurma tu, kita ada nampak line yang macam termasuk sikit dekat tengah dia. Maka akan ada macam benda warna putih, macam tali putih, dan itu dinamakan fatilah ataupun fatil. Walaupun iaitu kalau kita keluarkan line tersebut, kita keluarkan benang ataupun yang nampak macam benang tersebut daripada biji kurma, maka ianya sangat ringan, seakan-akan tidak ada nilai ataupun tidak ada tak ada nilai lah, sangat kecil. Akan tetapi kecil macam tu pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pusing pula biji kurma itu, kita akan dapati macam ada satu dot, satu titik yang kecil dekat biji kurma tersebut, dan itu dipanggil naqir ataupun naqirah, iaitu titik yang berada, satu dot yang berada pada biji kurma tersebut. Hatta perkara yang kecil macam itu, iaitu itu pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, mereka-mereka yang menyeru daripada selain Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka tidak memiliki walaupun qitmir. Qitmir itu apa? Qitmir itu merupakan yakni kulit kurma tu, bukan kulit, afwan, biji kurma tu kalau dah kering, maka kita akan nampak seakan-akan lapisan yang sangat nipis yang menutupi daripada biji kurma tersebut. Maka lapisan yang menutupi daripada biji kurma tersebut dipanggil sebagai qitmir. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara-perkara yang detail itu, qitmir, fatil, naqir, di dalam Al-Quran untuk menunjukkan betapa telitinya perhitungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bukan hanya biji itu dianggap besar, lebih kecil, lebih detail daripada biji itu pun dibawa ke mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan dalam ayat lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal walaupun sebesar zarrah, itu akan dipersembahkan, dan barang siapa yang melakukan kesalahan walaupun sebesar zarrah akan dipersembahkan pada mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, mereka yang berjaya pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat dengan rahmatnya Allah yang maha luas. Amin, Allahumma amin. Dan apabila Allah memberikan kita akan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan, dan Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan keampunan, Allah akan melipat gandakan pahala ganjaran yang dilakukan oleh kekasih-kekasihnya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat disebutkan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi walaupun kadar sebesar zarrah.
Dan kalau ada pahala yang dilakukan oleh anak Adam, maka akan dilipat kali gandakan pahala tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah itu sahaja yang diberikan oleh Allah? La. Allah tak menzalimi, kemudian Allah melipat gandakan ganjaran tersebut. Kemudian Allah mengatakan wa yu'tihi min ladunhu ajran 'azima. Allah akan memberikan daripada pihaknya, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala itu ganjaran yang besar, iaitu pahala yang tidak ditetapkan untuk sesuatu amalan, iaitu sesuatu amalan tu dah ada pahala masing-masing. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala yakni selepas Allah melipat gandakan daripada pahala yang ditetapkan untuk setiap ganjaran itu, kemudian Allah berikan pula pahala selain daripada ganjaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu pahala, satu kebaikan yang kita lakukan kepada Allah ataupun kerana Allah Subhanahu wa taala terkadang boleh dilipat kali gandakan dengan ribuan ataupun jutaan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalannya satu sahaja, akan tetapi kerana ikhlas, kerana disayangi oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu amalan itu sahaja dilipat kali gandakan dengan berjutar-jutar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu yang sama, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan daripada pahala sesuatu amalan, iaitu apabila amalan itu tidak disukai oleh Allah, amalan baik itu tidak mendapat keridhaan Allah, tidak mendapat pengkabulan daripada Allah Subhanahu wa taala, walau banyak mana pun amalan yang dilakukan, akan tetapi akan dihancurkan, akan dihapuskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan pada hari penghitungan, antara perkara yang akan banyak menghapuskan amalan seseorang itu adalah perkara-perkara yang terkait dengan hak-hak kemanusiaan. Antara perkara yang akan mengambil banyak daripada pahala seseorang ataupun menghapuskan daripada pahala amal baik seseorang itu adalah apabila terkait, tersangkut kepadanya akan hak-hak kemanusiaan. Maka satu orang itu kadang dia datang bertemu dengan Allah pada hari kiamat itu dengan amalan yang sangat banyak, dengan pahala yang sangat besar. Akan tetapi apabila tiba hari kiamat, diberikan pahala-pahala tersebut kepada orang-orang yang dia tidak menyempurnakan hak mereka di dunia. La ilaha illallah. Yang ini sebagai contoh, dia suka hati cakap tentang orang lain, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya, tidak menjaga daripada lidahnya. Yang ini amalan dia banyak, akan tetapi dia tidak jaga lidahnya sehingga sesuka hati dia mengumpat tentang orang lain, merendahkan orang lain dengan perkataannya dan sebagainya. Maka pada hari kiamat nanti, apatah lagi kalau dia menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, walaupun dia berusaha, bersusah payah memperbanyakkan amal ibadahnya di dunia ini, akan tetapi pada hakikatnya dia berusaha dengan keras untuk memberikan pahala kepada orang lain, bukan untuk diri dia sendiri. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Dia memperbanyakkan amal ibadah, bangun tahajud, kemudian dia sembahyang sunat banyak, sembahyang fardu, bersedekah, baca Quran, bayar zakat dan sebagainya. Akan tetapi pada hari kiamat, ganjaran yang banyak, mungkin sebesar gunung dan sebagainya, akan tetapi dia akan melihat satu demi satu orang akan datang dan ambil daripada pahalanya, sehingga dia tidak mempunyai apa-apa pahala yang berbaki untuk dirinya sendiri. La ilaha illallah. Yang mana Nabi SAW menamakan orang tersebut sebagai orang yang muflis. Ya'ti bi'amal as-salih ka'amthalil jibal. Yang ini dia datang pada hari kiamat dengan amalan sebesar gunung. Akan tetapi semuanya diambil orang kerana dia menyakiti orang lain, dia mengumpat orang lain, menzalimi orang lain, mencaci maki orang lain dan sebagainya, sehingga seluruh amalannya itu diambil orang. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang berakal, orang yang benar-benar berakal, tidak akan berpuas hati, tidak akan reda amal ibadahnya ataupun pahala amal ibadah yang dilakukan di dunia itu diberikan kepada orang lain pada hari kiamat.
buat amalan salih, akan tetapi dia tidak mampu untuk menjaga lidahnya. Dia melakukan amalan salih, akan tetapi dia tidak mampu untuk mengawal hawa nafsunya daripada menyakiti ataupun menzalimi orang lain. Maka hendaklah kita menggunakan akal fikiran kita, mendidik hawa nafsu kita ini, mendidik anggota tubuh badan kita sehingga mampu untuk kita menjaga daripada amal ibadah yang kita lakukan itu, dan tidak diberikan kepada, agar pada hari kiamat nanti amal ibadah itu akan mendatangkan manfaat kepada kita pada hari yang mana Allah sebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang mana harta dan anak pinak tidak membawa apa-apa manfaat, tidak memberikan apa-apa manfaat kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka kita memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyimpan ataupun menjaga untuk kita akan amal ibadah yang telah Allah berikan kita taufik untuk melakukannya, daripada puasa, daripada sedekah, daripada salat, daripada apa-apa amal kebajikan yang kita lakukan. Kita mohon daripada Allah agar diterima amal ibadah tersebut. Kemudian kita mohon daripada Allah agar ianya diterima, disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa-apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terdedah untuk diambil orang, ataupun terdedah untuk dicuri amal ibadah tersebut, diberikan kepada orang lain, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan kita doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala lipat kali gandakan setiap amal ibadah kita itu dengan bilangan yang tiada penghujungnya. Amin Allahumma amin. Dan amal ibadah yang kita simpan di sisi Allah itu tidak dikeluarkan untuk diberikan kepada hak-hak manusia, ataupun tidak dikeluarkan untuk disebabkan perkara-perkara lain yang kita lakukan, yang mana ianya menzalimi daripada hak-hak manusia yang lain. La ilaha illallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan sebesar zarrah daripada kebaikan akan diperlihatkan, akan dibalas. Dan barang siapa yang melakukan walaupun sebesar zarrah daripada keburukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan segala pekerjaannya akan diperlihatkan pada hari kiamat. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada kita pada hari kiamat nanti perkara-perkara yang akan menggembirakan kita. Amin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita dengan perlindungannya, agar supaya kita tidak melihat daripada perkara-perkara yang mendatangkan kita stres, yang mendatangkan kerisauan, yang mendatangkan menjadikan kita sedih pada hari kiamat nanti, yang akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar. Dan pada hari kiamat nanti, kalla bal tukadzibuna biddin, iaitu keadaan hanya menjadi kepada dua bahagian, sama ada menjadi hal orang-orang ahli syurga ataupun hal ahli-ahli neraka. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yauma naqulu li jahannama halin talati wa taqulu hal min mazid, pada hari yang mana kami akan mengatakan kepada Jahannam, adakah kamu telah puas, adakah kamu cukup daripada penghuni kamu, adakah kamu sudah merasa puas dengan penghuni-penghuni kamu, iaitu maka neraka akan mengatakan wa taqulu hal min mazid, neraka akan mengatakan kepada Allah, adakah tambahan, yang ini dia belum puas lagi, ingin penghuninya menjadi bertambah ramai. La ilaha illallah. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu menciptakan syurga dan neraka telah mengatakan, telah berfirman kepada mereka, walikulli wahidatin minkuma alayya mil'uha, setiap daripada kamu akan aku menjadi hak kepada aku untuk memenuhkan kepada kamu, kedua kamu. Iaitu setelah Allah menciptakan syurga dan neraka, Allah mengatakan, yakni aku akan memenuhkan kedua-dua kamu. Syurga itu akan dipenuhkan, neraka itu akan dipenuhkan, sehingga syurga dan neraka kedua-duanya akan merasa puas dengan penghuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang syurga apabila diciptakan syurga itu, anti rahmati arham bika man arham biki man asya'u min ibadi, kamu merupakan rahmat aku, tanda kerahmatan aku, yang mana aku akan memberikan rahmat kepada hambaku yang aku sukai melalui kamu, kata Allah kepada syurga. Dan kemudian Allah mengatakan kepada neraka, anti azabi, kamu merupakan azabku, ancamanku,
yang mana aku akan mengazab, menghukum sesiapa yang aku kehendaki daripada hamba-hambaku, faradiyata, maka syurga dan neraka menjadi rida dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila tiba pada hari kiamat, iaitu ini Allah mengatakan Allah akan penuhkan syurga dan neraka sehingga mereka rida, itu pada waktu awal, iaitu sewaktu Allah menciptakan mereka. Akan tetapi apabila tiba hari kiamat, seakan-akan syurga dan neraka itu tidak puas dengan penghuninya, sehingga neraka akan minta kepada Allah pertambahan. Apabila neraka minta ditambah akan penghuninya, maka Allah Subhanahu wa taala menzahirkan keagungannya sehingga neraka pun menjadi takut, dan mengatakan yakfi ya Allah, iaitu khalas, cukup. Ini apabila Allah menampakkan keagungannya, seakan-akan aku dah janji akan penuhkan kamu, maka sekarang ni dah cukup. Maka sewaktu itu barulah neraka mengatakan bahawa apa yang telah dibagikan kepada neraka itu sudah cukup. Kemudian Allah mengatakan kepada syurga pula, ataupun kemudian syurga mengatakan, ya Allah, aku nak tambah lagi kalau boleh. Kemudian, dan pada waktu itu memang masih ada lagi satu orang yang belum masuk ke dalam syurga, iaitu orang yang terakhir yang akan keluar daripada neraka, yang bernama Juhaina. Dia akan keluar daripada neraka setelah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7,000 tahun di dalam api neraka, yang mana disebutkan namanya Juhaina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang Juhaina ni walaupun diazab selama 7,000 tahun, tapi seakan-akan para ulama mengatakan dia mendapat kepastian daripada Rasulullah, mendapat jaminan daripada Rasulullah bahawa dia akan keluar. Adapun kita, para ulama mengatakan kita tidak ada jaminan, akan tetapi kita hanya mengharap daripada pemberian, mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka berkata syurga, fiya baqi amakin ya Rab. Maka syurga mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau janji akan penuhkan aku, akan tetapi di dalam syurga ni, dalam aku ni masih ada lagi tempat kosong. Maka Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu akan menciptakan makhluk-makhluk, kemudian dimasukkan makhluk-makhluk tersebut ke dalam syurga sehingga syurga itu menjadi puas dan penuh. Dan maka sempurnalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada syurga dan kepada neraka. Dan disebutkan tentang Juhainah, orang yang terakhir yang akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, bila dia sebelum dia nak masuk, seakan-akan diperlihatkan kepadanya bahawa syurga itu telah penuh, sehingga dia akan mengatakan, ya Allah, syurga dah penuh dan syurga tak memberikan keizinan kepada aku untuk masuk ke dalam syurga. Maka Allah Subhanahu, dan dia akan mengatakan, ya Allah, seakan-akan syurga ni dah penuh, dah dipenuhi, setiap tempat daripada syurga itu dah ada penghuninya. Tempat ni dah ada penghuni, tempat tu dah ada penghuni. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang ini, orang yang terakhir yang akan masuk syurga, adakah kamu suka kalau aku jadikan kamu seperti salah seorang daripada raja-raja yang berada di atas muka bumi ini? Maka aku akan berikan kepada kamu daripada harta dan daripada pemberian syurga itu seperti dunia 10 kali. Masuklah ke dalam syurgaku, dan buat kamu syurga sebesar 10 kali ganda besar dunia. La ilaha illallah. Itu merupakan daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang terakhir yang akan masuk ke dalam syurga ini, disebutkan dalam riwayat bahawa dia tidak mampu untuk melihat ataupun mengelilingi daripada syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya kecuali setelah setahun. Ini berpusing satu syurga, compound dia kan, dia punya istana ataupun daripada kerajaan yang Allah berikan 10 kali ganda besar dunia itu,
akan mengambil masa selama 1 tahun untuk dia nak tengok je, nak check out. Nak check out apa yang Allah berikan kepada dia. Nanti dia tengok, ini aku punya ke? Lepas tu dia tengok tu, bangunan tu aku punya juga ke? Taman yang cantik ni aku punya juga ke? Semua yang ini dia akan tengok satu demi satu sampai mengambil masa 1 tahun untuk nak pusing, nak tawaf daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang paling terakhir masuk ke dalam syurganya Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana, iaitu di dalam syurga, ra'aita na'iman wa mulkan kabira, kamu akan mendapati kenikmatan dan juga kerajaan yang sangat besar. Walaupun pada hakikatnya dia merupakan orang yang paling rendah darjatnya di dalam syurga, sehingga dia merasakan bahawa tidak ada orang yang diberikan pemberian seperti dia. Dia merasakan kenikmatan dan punya Allah puaskan hati orang yang terakhir ini yang masuk ke dalam syurga, sehingga dia merasakan bahawa tak ada orang yang mendapat kenikmatan yang lebih daripada apa yang diberikan, padahal dia orang yang paling rendah darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. La ilaha illallah. Akan tetapi kalau boleh kita nak daripada syurga yang tinggi, yang mana syurga yang kita dapat tu yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah untuk menghadiri daripada majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dikurniakan perkara tersebut, amin Allahumma amin. Dan disebutkan orang yang paling kecil syurganya ini, dia akan dikhidmati, iaitu ada orang yang akan berkhidmat untuk dia itu setiap hari sebanyak 300 pelayan. Dia ada 300 pelayan, yang mana idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau kamu melihat kepada pelayan-pelayan tersebut, kamu akan bayangkan ianya adalah seperti mutiara yang bersinaran. Mutiara yang bersinaran. Moga-moga Allah jadikan kita daripada ahli syurganya, insya-Allah, amin Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa inna alaikum lahafizin, dan buat kamu itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu, perbuatan kamu, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka mereka ini mencatat, wa inna alaikum lahafizin, dan mereka mempunyai ingatan yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala berikan ingatan kepada mereka, bukan hanya kepada para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan ingatan ataupun akal fikiran dan ingatan kepada binatang-binatang, haiwan-haiwan dan juga manusia. Dan sehebat mana pun manusia cuba untuk mencipta daripada memori, tidak boleh nak mengalahkan daripada memori yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada makhluk ataupun binatang yang paling kecil. Sebagai contoh, bukan paling kecil lah, kita ambil sebagai contoh burung merpati yang diberikan, memori yang Allah berikan kepada burung itu, tidak mampu manusia untuk nak cipta memori seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada memori burung tersebut. Apatah lagi daripada manusia dan sebagainya, yang mana mempunyai, sebahagian daripada manusia mempunyai ingatan yang luar biasa, yang mana tidak boleh ditandingi daripada manusia lain. Kalau itu daripada manusia, apatah lagi daripada haiwan-haiwan dan sebagainya, maka komputer hebat mana pun tidak akan dapat menyamai daripada memori yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk-makhluknya. Dan komputer itu hebat mana pun, dia dikawal oleh tuan dia. Komputer itu dikawal oleh tuan dia. Kadang-kadang tuan dia masuk benda yang betul, kadang-kadang tuan dia masuk benda yang salah. Kadang-kadang dan bila-bila masa, kadang-kadang boleh terhilang files. Kadang-kadang boleh terhilang file, salah tekan, habis semua file terhilang. La ilaha illallah. Ataupun kadang-kadang tak ada antivirus, masuk virus sehingga merosakkan daripada file-file ataupun menghilangkan daripada file-file yang terdapat di dalam komputer tersebut. Akan tetapi memori yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para malaikat ni adalah memori yang special. Wa mashi virus yadkhul alaihim, dan tak ada virus yang akan masuk ke dalam malaikat sehingga dapat menghapuskan daripada memori mereka. Dan mereka akan mencatat
dan menulis, merakam daripada apa-apa yang berlaku. Dan mereka ini merupakan makhluk yang diberikan amanah oleh Allah, dan mereka ini mempunyai sifat amanah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memuji akan sifat amanah mereka, kiraman katibin. Mereka ini merupakan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perlu diberikan yakni kenapa Allah memberi penyaksian kepada mereka bahawa mereka ini orang-orang yang baik dan bagus? Kerana pekerjaan mereka itu merupakan pekerjaan yang penting untuk mencatat, merekod apa yang dilakukan oleh manusia, sehingga setiap apa yang tercatat itu akan dibawakan pada mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diberikan balasan yang setimpal kepada setiap apa yang mereka lakukan. La ilaha illallah. Ya'lamuna ma taf'alun, dan apa-apa yang kamu lakukan mereka mengetahui dengan sempurna. Tidak ada apa-apa yang terlepas daripada catatan mereka. Apa-apa yang kamu inginkan, apa-apa yang menggerakkan kamu supaya kamu melakukan perkara yang baik ataupun buruk, itu ditulis. Apa-apa niat kamu untuk melakukan daripada yang baik ataupun yang buruk, itu pun ditulis. Iaitu raut wajah kamu seperti sewaktu mengatakan sesuatu perkara, itu pun ditulis oleh para malaikat. Bagaimana kamu melakukan sesuatu amalan yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya ditulis oleh para malaikat. La ilaha illallah. Bahkan suara kamu juga sewaktu kamu mengatakan sesuatu perkara, sama ada dengan adab ataupun kurang dengan adab ataupun dengan niat itu, dan ini semuanya ditulis oleh para malaikat. La ilaha illallah. Kiraman katibin. Mereka ini merupakan orang-orang malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hadis Nabi SAW mengingatkan kita agar supaya menjaga adab bersama malaikat-malaikat yang berada di kiri dan kanan kita. Sehingga Nabi melarang kita daripada menanggalkan pakaian tanpa ada sebab, walaupun bersendirian. Dalam hadis Nabi menyebutkan, akrimu murafiqakum minal malaikah. Muliakanlah mereka-mereka yang mendampingi kamu daripada malaikat. Muliakan mereka, iaitu yang menulis daripada amal catatan kita. Wa hadza la yufariqukum. Dan mereka ini tidak meninggalkan kita kecuali sewaktu kita masuk ke tandas ataupun apabila seseorang itu mendatangi daripada pasangannya. Kerana mereka ni orang-orang yang mulia, apabila kita masuk ke tandas ataupun kita mendatangi daripada pasangan, maka mereka akan berjauhan dan akan menundukkan pandangan mereka. Walaupun mereka menjauhkan diri dan menundukkan pandangan, akan tetapi mereka masih lagi mengetahui setiap apa yang kita lakukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-amru qa'imun 'alal ilm. Maka setiap apa yang kita lakukan ini diketahui oleh mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka ilmu yang khusus, sehingga apa-apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada mereka melihat ataupun mereka tidak melihat kepada manusia, tetap mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Dan sangat penting pekerjaan mereka ini, pekerjaan malaikat ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penyaksian, iaitu apabila terbitnya matahari itu terbit mengeluarkan sinaran matahari yang sangat terang, maka dengan keterangan cahaya matahari itu berilah penyaksian. Nak mengatakan apabila kita memberikan saksi, memberikan penyaksian, maka hendaklah beri penyaksian dengan benar dan dengan terang. La ilaha illallah. Dan benar, terang, dan dalam keadaan yang yakin atas apa yang kita sampaikan. Kalau kita tidak memberikan penyaksian yang betul, yang terang, yang benar dengan keyakinan, maka hendaklah kita takut ke atas diri kita sendiri. Wa illa fantabih nafsak. Maka takutlah akan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana memberikan penyaksian yang palsu, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar, itu merupakan salah satu daripada dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari Nabi SAW sedang duduk bersama as-sahabah dalam keadaan Nabi bersandar, dan Nabi SAW antara Nabi kalau bersandar, Nabi akan duduk di sebelah tangan kirinya, iaitu menongkatkan tangan kirinya itu sewaktu bersandar SAW. Maka Nabi bersabda kepada as-sahabah, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Hendakkah kalian aku khabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar, dosa-dosa yang besar di sisi Allah.
maka Nabi menyebutkan al-isyraku billah, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa uququl walidain, dan iaitu menderhakai kepada kedua ibu bapa. Kemudian setelah Nabi menyebutkan dua perkara ini, Nabi pun duduk tegak. Daripada Nabi duduk bersandar, kemudian Nabi duduk tegak dan mengatakan, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Ketahuilah, antara dosa-dosa yang besar itu adalah perkataan yang palsu ataupun penyaksian yang palsu. Ketahuilah bahawa perkataan yang tidak benar ataupun pendustaan dan penyaksian yang palsu. Pendustaan dan berhati-hatilah kamu dengan pendustaan dan penyaksian yang palsu, sehingga as-sahabah radhiyallahu anhum yang berada di sekeliling Rasulullah merasa takut dengan Nabi SAW berulang kali mengulangi daripada perkataan tersebut, iaitu menunjukkan betapa beratnya penyaksian yang palsu ataupun betapa beratnya pendustaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat mengatakan alangkah baiknya kalau Rasulullah berhenti daripada mengulangi perkataan tersebut. Seakan-akan mereka takut akan berlaku sesuatu perkara akan diturunkan ke atas mereka daripada azab ataupun ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasulullah mengulangi daripada perkara tersebut untuk menunjukkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita suka-suka untuk memberikan penyaksian yang palsu. Jangan sampai kita suka-suka untuk mengatakan sesuatu perkara yang kita tidak ada ilmu tentang perkara tersebut, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kerana apa? Dengan melalui penyaksian ini, manusia menzalimi satu dengan yang lain. Kerana dengan penyaksian yang palsu, mereka menzalimi satu dengan yang lain. Mereka boleh menyakiti satu dengan yang lain melalui penyaksian tersebut. Mereka boleh mendapatkan daripada harta benda dunia hanya dengan penyaksian yang palsu. Mereka dapat menjadi asbab mereka membunuh satu dengan yang lain kerana penyaksian yang palsu, dan iaitu mengambil daripada hak orang lain melalui penyaksian yang palsu. Sebab itu Nabi SAW mengulangi daripada 3 kali, nak menunjukkan betapa beratnya mudarat yang akan datang daripada penyaksian yang palsu, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Sebab itu disebutkan dalam riwayat lain bahawa apabila seseorang itu berdiri memberikan penyaksian, kalau dia menambah satu perkataan ataupun dia mengurangkan satu perkataan daripada penyaksian tersebut, maksudnya dia tambah suka-suka hati, dia kurangkan suka-suka hati daripada penyaksian tersebut, mengatakan sesuatu perkara yang tidak benar, tidak berhati-hati dalam memilih perkataan sewaktu memberi penyaksian, maka disebutkan bahawa tidak dia angkat kaki daripada tempat dia memberi penyaksian tersebut, melainkan telah turun laknat ataupun kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala kalau dia suka-suka hati memberikan penyaksian yang salah ataupun tidak berhati-hati dalam memilih perkataan sewaktu memberikan penyaksian. Waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Dan orang yang diturunkan laknat ataupun kemurkaan daripada Allah, apa yang mampu untuk dia melakukan apabila Allah sudah murka kepada dia, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Itu dalam memberi penyaksian, maksudnya berhati-hati dalam memberi saksi. Begitu juga apabila kita mengetahui ada orang yang dizalimi, ada orang yang tidak diberikan haknya, dan kalau kita tidak memberi penyaksian untuk membantu orang tersebut mendapatkan haknya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wala taktumus syahadah, jangan kamu menyembunyikan penyaksian. Seakan-akan kalau ada orang yang berhak untuk mendapat penyaksian daripada kita, sehingga mereka itu dapat mendapatkan daripada hak mereka dan tidak dizalimi, maka waman yaktumha fa innahu athimun qalbuh, barang siapa yang menutupi daripada penyaksian tersebut, maka dia merupakan orang-orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia telah menzalimi saudaranya itu daripada mendapat haknya. Sebab kita tak keluar memberi penyaksian, maka kita telah menzalimi orang lain daripada mendapat hak mereka selayaknya. La ilaha illallah. Maka ada dua perkara dalam memberikan penyaksian. Kita tak boleh terburu-buru kalau kita tidak mempunyai ilmu yang betul, ataupun memberi penyaksian tanpa ada ilmu, itu pun dilarang di dalam syariah. Begitu juga apabila ada keperluan untuk memberikan penyaksian yang mana kita yakin
penyaksian kita itu adalah benar dan penyaksian kita itu mampu untuk membantu orang lain agar supaya mereka mendapat daripada hak mereka ataupun terselamat daripada kezaliman, maka wajib untuk kita keluar dan memberi asyahadah penyaksian untuk membantu orang itu agar supaya mendapat daripada haknya ataupun tidak dizalimi daripada mendapat haknya. La ilaha illallah. Itu perkara-perkara yang terkait dengan kiraman katibin, iaitu orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang benar dalam perkataannya, orang-orang yang benar dalam penyaksiannya. Dan dalam ayat ini Allah menceritakan bahawa kiraman katibin, malaikat itu malaikat yang menulis daripada buku catatan kita adalah orang yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dipercayai oleh Allah adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap daripada perkataan kita ini adalah benar dan jujur, sehingga begitu juga dengan perbuatan kita, tidak kita melakukan sesuatu perbuatan melainkan berdasarkan daripada kejujuran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya bersama kamu itu ada malaikat-malaikat yang mulia, yang menjaga daripada kamu. Malaikat ini merupakan makhluk yang paling ramai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak makhluk ciptaan Allah, malaikat adalah bilangan yang paling banyak. Sehingga disebutkan dalam riwayat bahawa pada malam Lailatul Qadar sahaja, yang mana pada malam Lailatul Qadar itu turun daripada langit daripada para malaikah yang tidak turun pada waktu lain. Malam Lailatul Qadar tu ada malaikat yang khusus turun daripada langit datang ke bumi, yang pada waktu lain dia tak keluar. Dalam riwayat lain ada mengatakan malaikat lain pun tak nampak diorang, tak nampak kelibat diorang kecuali pada malam Lailatul Qadar. Bilangan mereka sahaja, satu jenis malaikat ni yang turun pada malam Lailatul Qadar, mereka ni punya banyak turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar, sehingga bilangan mereka itu melebihi daripada bilangan pokok-pokok dan batu-batu yang berada di atas muka bumi ini. Punya banyak bilangan malaikat. Satu jenis malaikat sahaja yang turun pada malam Lailatul Qadar itu melebihi daripada bilangan pokok-pokok dan juga bilangan batu di atas muka bumi ini. Sehingga sepanjang malam, daripada terbenamnya matahari sehingga terbitnya matahari di kota Makkah, mengikut waktu kota Makkah dipenuhi dengan para malaikat. Bumi ini dipenuhi dengan malaikat, yang mana banyaknya malaikat itu melebihi daripada bilangan pokok-pokok dan batu-batu yang berada di atas muka bumi ini. Sehingga salah satu daripada makna inna anzalnahu fi lailatul qadr, qadar itu dimaksudkan, salah satu makna al-qadar itu adalah sempit. Sehingga bumi ini menjadi sempit kerana dipenuhi dengan para malaikat pada malam tersebut. Naam. Sebab itu salah satu tanda malam Lailatul Qadar adalah keesokan hari apabila matahari terbit. Matahari terbit dalam keadaan cahayanya sangat lemah, seakan-akan tak ada cahaya. Matahari itu kita boleh tengok seakan-akan tak ada cahaya, walaupun tak ada bulan, walaupun tak ada awan yang menghalang daripada matahari tersebut. Kita ingatkan ada awan, tapi sebenarnya tak ada awan yang menghalang daripada matahari itu. Kerana apa? Kerana banyaknya malaikat yang naik ke langit di waktu pagi tersebut. Begitu juga dengan cuaca, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk disebabkan banyaknya para malaikat. Maka di situ para ulama mengatakan makin banyak orang-orang baik, makin banyak keberkatan turun, dan malaikat turun bersama turunnya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu kita diperintahkan untuk sentiasa berada bersama malaikat-malaikatnya Allah, bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Kerana apabila ada orang baik, makin ramai orang baik berada di suatu tempat, makin banyak keberkatan daripada Allah dan rahmat daripada Allah yang turun. Nah, InsyaAllah kita akan sambung perbahasan tentang para malaikat ini pada pengajian yang akan datang, InsyaAllah ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatkan kita dengan apa yang didengarkan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada orang yang banyak mendatangkan manfaat
kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya ke dalam hati kita, sehingga dengan cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita taufik untuk membuat persediaan untuk menuju ke alam barzakh, untuk menuju ke padang mahsyar dengan keadaan yang bersedia, dengan bekalan-bekalan yang secukupnya. Amin Allahumma amin. Dan diingatkan, beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan yang mulia. Dalam beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan Rejab, yang mana bulan Rejab ini merupakan salah satu daripada bulan Muharram. Bulan Rejab ini merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu bulan Rejab, dan kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Maka 4 bulan ni, 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram merupakan 3 bulan yang berturut-turut, dan Rejab itu 1 bulan yang tunggal, iaitu berasingan daripada 3 bulan yang lain. Maka bulan Rejab ini merupakan bulan untuk kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana kita mula buat persediaan untuk menuju pada bulan Ramadan. Rejab, Syaban, kemudian Ramadan. Rejab kita banyakkan istighfar, Syaban kita perbanyakkan daripada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada bulan Ramadan kita berbanyakkan daripada bacaan Al-Quran. Dan malam pertama daripada bulan Rejab itu merupakan malam yang dianjurkan untuk kita beribadah. Dalam riwayat menyebutkan bahawa 5 malam yang tidak ditolak akan doa. Maka yang pertama itu awal Rejab, kemudian nisfu Syaban, kemudian malam Jumaat, dan kemudian 2 malam raya, malam raya Aidul Fitri dan malam raya Aidul Adha. Maka kita buat persiapan, kita tengok tarikh bila 1 Rejab. Maka kalau ianya jatuh pada weekend, kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jatuh pada weekdays dan sebagainya, kita pastikan paling kurang kita cuba bangun sebelum subuh. Kita hidupkan sedikit beberapa minit sebelum subuh itu dengan kita istighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan sebagainya, berdoa, merayu, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan urusan kita di dunia, diampunkan dosa kita, dinaikkan darjat kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya kita doa agar supaya wabak COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling kurang buat untuk kaum lelaki, kita cuba azam untuk menghidupkan malam pertama daripada Rejab itu paling kurang dengan sembahyang fardu di masjid, khususnya Isyak dan juga subuh berjemaah. Kerana dalam hadis disebutkan barang siapa yang salat fardu Isyak berjemaah, seakan-akan dia telah menghidupkan sebahagian pertama daripada malam, dan barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah, seakan-akan dia telah menghidupkan bahagian kedua daripada malam. Maka kalau dia sembahyang Isyak dan subuh berjemaah, maka dia mendapat pahala menghidupkan keseluruhan malam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan keridaan Allah, dan kita diberikan taufik untuk melakukan amalan pada waktu-waktu yang mana dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ganjaran di sisinya. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.